Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, dah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mewakili Dr. Kufazi sebab dia ada urusan di luar, tak dapat nak share untuk kita punya coffee talk pagi ni. So, insyaAllah bagi memberkati majlis, kita buka kita punya sesi sharing coffee talk kita dengan umur kitab Al-Fatihah. Okey, rasanya tanpa membuang masa, saya boleh serahlah kot kepada presenter kita. Tak sabar ni nak dengar pasal security kepada Encik Faisal. Saya serah pada Encik Mat. Ya, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning. Ladies and gentlemen, actually I don't know what I'm going to talk about today. Saya pun tak tahu nak share apa because I do believe all of you and I reckon all of you really expert in computer system, computer security as well as database. So saya fikir apa nak present bila Dr. Aida suruh saya present. Nak cerita pasal journal, you all more expert than me. Nak cerita pasal sistem, ada semua otai kat sini, Dr. Suhailan, Dr. Kamil, Dr. Amir. Security, Dr. Effendi. Network, Dr. Aida. Dr. Raja. Dr. Zarina pun ada kat sini. So, saya ambil jalan yang paling bawah sekali ialah saya share macam mana nak create ataupun nak buat how to do hacking in simple way. Macam mana nak buat hacking dalam jalan paling mudah sekali. Okay, right. Saya share something before that. Share screen. A bit slow here. Faisal tengah cakap ke tak dengar? Dengar Faisal. Okay, sekarang dengar tak? Okey. Oh, kena ulang semula. Okay. Share screen nampak? Nampak? Dengar? Alright, okay.
Saya tak perlu teranglah pasal phishing. You all know about phishing, right? Phishing ni dia gunakan sebagai apa? Dia gunakan untuk disguise email as a weapon. The ultimate goal is very obvious, to trick the email recipient untuk apa? Into believing that message is something they want or they need to. They request apa tu? You punya credential, password, username, you punya bank account as well as you punya ID numbers. Okay. Ini semua you all, saya rasa you all dapat pernah terima, pernah receive. Okay. So ini ialah macam mana how they work. Macam mana phishing ni berfungsi. Quite simple. Kalau dia gunakan general phishing, they send thousands of phishing emails kepada randomly lah, kepada siapa-siapa organizations ke. Then victim clicks on the link, believing it is legitimate. Enter personal informations, okay, and then bila pas macam tu, bila dia masukkan you punya informations, automatically all the informations will be saved into apa tu ethical punya database. Okay. Right, ini another anatomy of phishing. Baik, kita buang lagi sikit. Okay. Malvertising. Ini mungkin ni agak baru sikit, tetapi benda ni dah lama dah dalam kita punya community, which is a type of online attack which malicious code hidden within online advertisement infects your computer with malware. Okay. Kalau you surf internet ataupun you surf basically yang streaming punya lah. Dia banyak pada streaming punya site, dia akan keluar macam-macam bentuk advertisement. Okay, contohnya kat sini. This advertisement. Kalau you beli antivirus secara online. Okay, if you scan, dia akan install malware. If you press close, dia akan install malware. If you click pada button X tu, still dia akan install malware into your computer. So the best way ialah macam mana nak elakkan these things ialah you just close the tab. Tu je. Okay. So mungkin cakap, so what sort of malware? Bahaya ke tak bahaya? Let me show you afterwards. Okay. Tengok dulu macam mana malvertising ni berfungsi. Like say you visit a site. Okay. Doesn't matter lah if that site tu legitimate website ke ataupun sketchy punya website ke. Okay, the threat tu lies within the advertisement on the site. Contohnya, let's say kita ada satu kita ada website yang legitimate, Uniza punya website for instance, right? So dalam Uniza punya advertisement tu, okay, apa yang dia buat ialah dia dapat tampal satu lagi frame, okay, atas website, Uniza punya website. Dalam Uniza punya website, dia tampal satu frame mention about, okay, contohnya peluang pekerjaan baru for instance, right? You masukkan, you klik je kat situ, automatically dia akan install malware into your computer. Okay. Dalam bentuk banner ataupun dalam bentuk pop-up lah. Okay. And then malvertising ni basically dia akan leverage banyak taktik lah, number of taktik lah. Dia gunakan macam saya bagi tahu tadi, dia gunakan iframe ke, dia gunakan invisible box which is can secretly navigate additional web pages. Itu yang biasa yang dibuat lah. Ikut, semua faham? Any question? Sorry. Alright, okay. Okay, phishing, spear phishing. Phishing, clear. Macam saya beritahu tadi, dia akan attack kepada general, random. Tak kisahlah siapa-siapa. Uniza ni tak ada siapa. Dia tengok je website, dia tengok je email at uniza.edu.my, semua dia hantar message. Okay. And then spear phishing ni dia akan target kepada specific karakter ataupun orang tu.
Contohnya lama dah saya tak puas hati dekat Dr. Suhailan, saya cari email Dr. Suhailan dalam apa tu Uniza punya website, and then saya hantar email phishing dekat dia. Okay. So kalau you tanya, dalam satu perbincangan cyber security pada 2 tahun lepas, okay, dalam perbincangan cyber security tu termasuk dalam tu ada NACSA. Kalau you tahu pasal NACSA, Command Center of Malaysia Cyber Security, and then ada Cyber Security itself, ada wakil security daripada Singapura. Okay. Dia beritahu apa? Kelemahan ketara dalam website kerajaan ialah kita reveal everything. Okay, macam tu saya beritahu kita ada pusat teknologi maklumat. Right. And then dalam pusat teknologi maklumat tu kita reveal everything. Siapa yang jaga server, siapa yang jaga network, siapa yang jaga security. And then kita reveal juga ini email orang yang berkenaan. Okay. ABC jaga security, DEF jaga control system, EFG for instance jaga pasal database. So itu ialah salah satu cara macam mana kalau attacker ada informations untuk buat phishing. Okay. So kalau you cakap okay, it's just phishing. Ini macam budak-budak punya mainan hacking je. No, please. Phishing is very dangerous. Phishing is so-called, phishing and malvertising is so-called the hidden enemy. Sebab apa? Dia boleh berfungsi, dia boleh bypass the firewall very easy. Okay, sebab apa? Basically phishing ni dia berfungsi atas level application layer. Okay, saya rasa semua orang tahu pasal application layer ni, layer yang paling jarang dan paling kurang sekali firewall nak nak control. Okay, sebab biasanya firewall akan control pada level apa? Pada level 3 dan level 4. Kan? 2, 3, 4 macam tu. Okay, ini bukan kelas, sorry Okay, right. Three type of phishing ada kat sini. Contohnya kalau kita tengok pada Alicia Group, kluster kayangan, kita call sebagai veiling. Okay, dan ni dia akan target kepada orang VVIP lah. Kalau macam di universiti, kita target kepada Deputy Vice Chancellor, Dean, dan pengarah kampus, itu veiling. Kalau macam spear phishing, macam saya beritahu tadi, dia target kepada orang tertentu. Clone phishing, yes, yang ni yang best. Clone phishing ni, kita createkan email ataupun kita createkan site almost identical pada legitimate email dan pada legitimate site. Okay, kalau kita bagi tahu kalau macam mana kita nak clone almost identical to the legitimate email ataupun legitimate site. Okay, saya ambil site, contohnya AirAsia punya site. Untuk clonekan AirAsia punya site very easy. Okay, yang paling susahnya ialah untuk kita clonekan dia punya URL. Itu paling susah. Tetapi harus diingat, when we use phishing, okay, is about social engineering. Okay, kita tak fokus kepada basically kalau phishing yang simple phishing yang menggunakan site, dia tak fokus kepada IT literate punya characters. Okay, dia akan fokus pada non-IT literate punya characters. Contoh apa yang kelas saya juga pernah buat pasal clone phishing ni, kita clonekan AirAsia punya website and then kita hantar kepada boleh kot saya bagi tahu pada lecturers fakulti lain about tiket murah Asia, satu pergi ke Jepun, pergi ke Korea, Vietnam. And then can you imagine daripada 50 email yang dihantar, 11 yang dijawab dan dimasukkan dalam database. So saya dapat all the credentials lecturer tersebut. Okay, tetapi saya hantar kepada fakulti, saya tak hantar pada fakulti IT, saya hantar kepada fakulti yang agak tahu pasal IT. Okay, saya hantar 10 email, 10 tak terbalas sebab dia tahu itu ialah phishing. Okay, although kita tahu PTM kita prepare bagi tahu okay, jangan layan pada phishing email, tetapi dia menggunakan social engineering style, psychology. Tiket murah AirAsia, pergi ke Jepun for instance, just RM50. Okay, RM50 untuk pergi dan RM50 untuk balik RM100. So kalau kita kira, let's say ahli keluarga ada 5 orang, dah berapa ringgit dah kat situ kan? Masuk, beli tiket. Alright.
Yang ni tak perlu, yang ni tak perlu. Okay, ini contoh untuk spear phishing punya email. Once you press, once you press please, kat sini kan, kat sini dia bagi to unlock your account, please press kat sini, ataupun you tengok kat email kat sini, please confirm account ownership by clicking on this link. You klik kat sini, whether dia ada dua cara tau. Satu cara whether dia suruh masukkan you punya credentials, all the details about you. The second things, dia akan automatically dia akan install malware dalam you punya komputer. It depend kepada hackers tu. Right? So kita dah tahu ini ialah phishing, tapi kenapa kita fall itu? Masih lagi fall pada phishing ni. Satu ialah kita nak tahu, people are curious, kita nak tahu, and then can take things for granted if they look convincing. Dia tengok benda tu betul, macam website Asia, yes, itu ialah quite macam legitimate website kan. Tetapi kalau kita sebagai kita tahu pasal IT, kita tahu something suspicious, kita tengok URL. Tapi ada orang tak tahu, tak tengok pasal URL. Sebab saya pernah tanya kawan-kawan saya dekat fakulti pengajian Islam, fakulti pengurusan, dia kadang-kadang dia tak tahu pun benda tu, dia cakap macam tu. Kecuali benda tu ada alert daripada komputer dia. Right? And then what else? Contoh kalau kita sebagai, kita tahu, kita orang IT literate. Kita tahu itu ialah phishing. Lepas tu kita cakap, alah tak ada apa ni, ini ialah phishing, kita nak tengok, kita nak play around dengan hackers. Kita klik button tu. Contoh, kita nak klik, tujuan kita nak klik ialah kita nak masukkan kita punya fake punya identity. Kan? Sebenarnya kita dah terkena. Sebab apa? Sometimes bila kita klik, macam saya bagi tahu tadi, dia dah install malware dalam kita punya komputer. Which is that kind of malware can take over our computer dan createkan backdoor dalam komputer kita. Right? Again, kita tengok kat sini, hackers have got very good at creating emails that look like they are legitimate. They are legitimate, quite identical, tetapi tak 100% identical, especially in term of URL. Macam mana nak avoid spear phishing? Saya rasa yang ni tak perlu saya share lah kot. A lot of us tahu about ni kan. Nak share satu benda yang penting. Macam mana kita nak createkan spear phishing yang mudah, dan macam mana kita nak createkan malvertising yang mudah. Very easy to create. Sebab itulah banyak sangat phishing, dan sebab itulah banyak sangat malvertising nowadays. Hold on. Give me a second. Siapa nak bagi pandangan, nak cakap, please boleh. Tak ada masalah. Dr. Dal, kita ada audience dekat sini, senyap je. Ada. Nak tanya saya boleh? Boleh. Please, Prof. Kalau kita ambil dalam konteks Uniza lah kan, kita ada student 12,000. Lebih kurang. Lepas tu staff pentadbiran, termasuk ni sampai ke pentadbir grade tinggi lah, dalam 1,200, 1,300 lah. And then pensyarah dalam 600 lebih, 600 macam tu. So komuniti yang kita ada sekarang ni dalam dekat 14,000 warga kita lah. Dia dah terkakak tu. Apa Lan cakap? Lepas tu user kita ni sangat dynamic lah, especially student. Keluar masuk kan. Sebab ada sama orang baru masuk atau keluar grad dan sebagainya. Tu 12,000 tu yang dynamic lah. Dan sebenarnya melalui kajian kita lah, maknanya 20% staff kita ni adalah
20% je yang celek, betul-betul celek tentang, tak sampai 20% sebenarnya. Even lecturer IT pun sendiri tak ada kesedaran tentang IT security ni lah. Ya. Jadi sekarang ni macam mana kita nak educate staff kita yang very dynamic ni, komuniti kita yang very dynamic ni, keluar masuk untuk nak educate tentang kesedaran tadilah phishing begitu, social engineering punya Teknik. solution dia. Sekarang ni pihak PPR memang buat je dalam email, kita letak dekat portal dan sebagainya. Tak cukup setakat tu sebenarnya. Benda lagi yang patut kita buat. Betul. Lebih besar. Sebab kita sebenarnya kalau saya duduk di saya rekod, maknanya dalam sehari tu beratus maknanya orang cuba masuk website kita, sistem kita, beratus orang hackers daripada luar kan. Macam mana kita nak selesai masalah? Okay. First and foremost, Prof, it's quite easy. Okay, bila kita buat something, okay, kita kena check kepada Certificate Authority SSL. Okay, yang tu banyak yang saya dengar talk pasal macam mana jangan fall pada phishing lah. Dia tak sentuh pun about URL, SSL, Certificate Authority. Sebab bila contohnya banyak yang contoh daripada what's that kind of NGO. Dr. Effendi boleh bagi tahu NGO Dr. Effendi yang berkaitan dengan security? I have forgotten. Tak ingat apa nama apa tu. Yes, NGO yang berkait rapat dengan security Malaysia tu Dr. Effendi. Tak ingat lah. Okay, that kind of NGO tu dia bagi tahu dia ada buat kajian mengenai talk about security ni lah, daripada cyber security itself and daripada jabatan-jabatan kerajaan. Kebanyakan yang bagi talk tu tak sentuh mengenai SSL, kebanyakan yang talk tu tak sentuh mengenai URL, dan kebanyakan yang bagi talk tu tak sentuh mengenai Certificate Authority. Which is Certificate Authority ni ialah pihak yang bertanggungjawab untuk menentukan that kind of website is a legitimate website or not. Okay, yang tu satu. Yang kedua ialah kita amat mudah tertarik kepada all the advertisement. Ada advertisement keluar, dia pop up. Okay, ramai orang yang tak begitu. Okay, kalau ada pop up, which is tak ada kaitan langsung dengan that kind of contents pada website tu, please, okay, please jangan klik ataupun jangan buat apa benda pop up tu. Tak ada orang sentuh pasal tu. Itu yang dia bagi tahu. Seingat saya lah, Prof, kita ada berbincangan dengan NGO tersebut beberapa bulan lepas melalui Dr. Effendi, dan selepas tu saya mengikuti rapat lah dia punya website tu, dan dia bagi tahulah kajian-kajian dia mengenai pasal phishing ni. Dan phishing ni ialah attack yang paling mudah, which is dia cakap 70% attack pada negara kita ini ialah terletak pada phishing. 70%. Dan memang betul Prof bagi tahu tadi, kebanyakan daripada kita ni memang tak relate pasal phishing. Dan bila contohnya kita dalam keadaan rushing kita nak masuk masalah tak alert lah. Isunya sebenarnya macam mana kita nak buat di UNIZA ni, dalam konteks UNIZA ni, macam mana kita nak buat sebenarnya? Nak beri kesedaran ke, nak beri training ke, nak beri ceramah hari-hari ke? Sebab yang lagi kita sangat bagi saya ialah kalau ceramah tu quite boring, bagi training. Kalau ceramah, dia ceramah je, ceramah dia orang dengar, kadang orang dengar, okay, alright, okay. Tapi kita training, macam mana nak buat phishing, macam mana nak elakkan phishing. Very easy. Cara yang apa tu yang untuk beginner level. Biasanya yang kena ni ialah phishing beginner level, bukannya phishing yang advanced level. Yang kita nampak ketara mana sekarang ni, phishing ni bukan berlaku pada staff aja. In fact, kan student kita bagi email UNIZA pada student. Ya. Student 12,000 tu. Macam mana? Contohnya yang paling kita duk mikir selama ni lah. Duk mikir kenapa nak buat guna kan. Contoh satu saya biasanya buat guna nak beri kesedaran pada student ni. Buat TikTok, Prof. Buat TikTok. Pasal buat TikTok sikit. Buat video TikTok, insya-Allah student kita tengok. Pasal phishing ni. Prof, sebagai contoh Prof, saya tunjuk Prof satu benda easy senang je nak buat phishing Okay. Yang ni pun saya gunakan untuk apa? Saya buat ni untuk inspire student saya. Biasanya kalau budak yang security ni dia masuk kelas security, dia nak tahu hacking je. Bila dia boleh hacking tu, dia rasa dunia ni dia yang punya hebat lah. Dan dia akan berminat, automatically dia akan berminat untuk masuk kelas.
Kita tak perlu ambil attendance pun tak apa. Once kali kelas pertama saya ajar pasal hacking, mari semua. Okay. So apa yang saya buat ialah mudah. Contohnya saya ambil klik Uniza. Yang saya buat live kan, klik Uniza. Okay. Saya copy semuanya source code. Okay. Saya masukkan dalam index PHP dalam desktop saya. And then apa yang saya buat kat sini, saya pastekan. Okay. Nampak saya tuju kepada post.php kat situ. Okay. Yang ni saya post.php ni saya tuju kepada apa? Saya punya database saya. Okay. Action post. Masukkan dalam MGK phishing post. Phishing post database saya. Okay. Saya sign up benda ni untuk apa? Untuk createkan saya punya fake punya apa tu, fake punya site lah. Very easy. Saya buat benda ni tak sampai 10 minit. Okay. Saya pergi terus. Okay. Tak tunjuk. Sorry. Sampai kat sini je. Automatically bila saya buat, saya post ni, saya upkan quite similar punya, identical punya website. Yang klik punya, dia akan keluar macam ni. Tetapi kat belakang ni, kalau Prof tengok dia punya login ni, dia ada saya punya URL. Login ke clip XXX for instance, kan macam tu. So bila saya uploadkan these things, hantar kepada students, okay, saya bagi tahulah, you kena contohnya update you punya username and password. Prof tahu tak? Kebanyakan student akan update username and password. Tak tengok dia punya URL tu. Semua update username and password. This kind of site boleh buat kurang lebih daripada 10 minit je. Sebab tu paling mudah nak buat phishing. Okay. Kalau kita nak buat macam saya beritahu tadi, malvertising sebagai contoh, macam mana nak buat malvertising. Tak begitu teknikal, Nampak je ni Nampak tak? Ladies, gentlemen, nampak tak brutal ni? Nampak. Okay, alright. Okay, apa yang saya gunakan? Yeah. Saya gunakan brutal toolkit listings. Banyak dalam internet, macam-macam kita boleh download. Yang ni bagusnya sebab apa? It's a toolkit which is quickly boleh createkan various of payload, PowerShell attack, virus attack and launch listener for HID. Okay. So kalau kita, yang ni dia gunakan apa? Dia gunakan payload, dia gunakan PowerShell. Okay, kenapa dia gunakan PowerShell? Ini knowledge ni kita nak sikit saja sebenarnya untuk jadi hackers ni. PowerShell ni sebenarnya dia tak dangerous. Dia apa tu, dia digunakan untuk execute policy dalam Windows. Tetapi pada sudut hackers, dia tengok ni untuk apa? Untuk execute payload. Okay, execute payload. So apa itu payload? Payload is a component to launch attack. Okay. So bila kita dah ada PowerShell, kita dah ada payload. So mesti kita nak virus. So this thing is a virus. Brutal. Okay. Saya tunjuk dekat Prof macam mana saya boleh take over PC orang lain. Tapi saya gunakan ni dalam lab lah. Okay. Without student tahu pun saya dah masuk dalam PC dia. Okay. And then saya gunakan satu lagi dalam lab tu. Okay. Semua PC saya installkan firewall. Tetapi kenapa this kind of virus boleh lagi bypass the firewall? Sebab apa? Sebab dia gunakan one method so called reverse TCP. Reverse TCP ni quite powerful. Dia boleh bypass firewall. Sebab apa? Session established pada reverse TCP ni initiate daripada remote machine, not from attacker machine. Jadi bila dia initiate daripada remote machine, which is victim machine, dia melalui firewall assume ini ialah legitimate connection. So dia akan pergi kepada hackers akan pergi semula kepada victims. Bila legitimate connection, that means firewall tak filter, dia extinct. Betul tak? Simple. So apa yang kita gunakan ialah, lepas tu yang kita buat ialah kita injectkan code which is kita createkan backdoor dalam PC orang. Okay. And then this thing also kita menggunakan apa tu, bash file. Sebab kita gunakan bash file ni ialah script file which is consists of a series of commands to be executed
dalam PC. Okay, sekejap saya tunjuk dekat Prof dan audience. Okay, nampak tak macam mana saya take over all the PCs kat sini? Ni semua saya createkan connection dalam PC students. Without student tahu, saya dah take over PC dia. And then bila dia tahu je, ialah saya tak tunjuk kat sini. Saya take over, saya tunjukkan dia punya kamera tiba-tiba on. Saya tunjuk dekat Prof. Kat sini dia ada contoh. Kalau Prof boleh nampak. Okay. Dan audience boleh nampak macam mana kita nak execute backdoor dekat PC orang. Bila kita kena tahu, bila kita execute backdoor dalam PC victims, that means kita dah take over PC tu. So bila kita take over PC tu, that means keystroke tu kita boleh set up anything. You buat apa, semua saya tahu. And then you need to know that ini bila you launch this kind of brutal punya virus, bukannya dalam LAN segmen yang sama sahaja. In fact, LAN segmen yang berbeza dalam LAN one man pun dia boleh take over. Sebab dia dah bypass the firewall. Tak kisahlah you gunakan next generation firewall whatsoever, sebab dia akan consider that kind of connection is a legitimate connection. Okay. Sebab tu kadang-kadang saya bagi tahu student saya, you punya webcam tu please selektifkan. It's very dangerous sebab kadang-kadang you tak tahu orang dah take over PC you. Okay, any question? Please, kita boleh share. Maksudnya kita boleh buka teruslah kepada dah 9.30 ni. Maksudnya kita terus sambunglah sesi soal jawab yang tadi daripada Prof. So sekiranya kalau ada daripada sesiapa lagi boleh tanyalah kalau Prof nak tanya lagi. So macam mana? 9.30 lah, rasa sekejap. Okay. Dia antara Windows dengan Macintosh ni. Penindak saya yang mana yang paling susah paling susah untuk buat intrusion dia lah. Di Amerika, Macintosh paling mudah. Di Asia, Windows paling mudah. Simple Dr. Azrul. Sebab apa? Macintosh di Amerika ramai orang guna. Tapi the most stable lah, yang paling secure setakat ni kalau you gunakan Linux lah. Any question? Anyone else? Ada message rising? Tak ada? Nak tanya. Boleh. Macam mana Faisal lah sebagai pensyarah kan nak educate pelajar yang benda-benda ni adalah dari segi ethicsnya, which one is wrong, which one is right. Because sometimes bila kita tengok, kadang-kadang kita rasa benda tu betul tapi actually the action is not right. So macam mana you educate dia orang supaya pilih yang benda-benda ni ada ethics dia kan. Kalau kita hacking ni bukan suka-suka sahajalah. Macam mana you educate dia orang tu? Okay, simple lah. Lisa, it's about kalau you buat benda yang betul, you dapat pahala. Kalau you buat benda yang salah, you dapat dosa kan. Sebab kalau kita tak ajar these things, dia tak tahu macam mana nak defense. Betul? Tapi betul, saya tak dapat nafikan. Saya bagi tahu kat sini lah. Setengah student kita, bila dia rasa dia quite skillful dalam hacking, and then they try to inject and they try to hack a few system lah. Dekat, it's not Uniza kot, daripada agensi luar. Okay, which is saya dapat beritahu apa consequence from that. Okay, sebab saya dapat detect bila dia very eager to know about certain coding and then certain function dalam Metasploit, which is yang advanced punya function lah. And then bila saya digging more on that, dia rupa-rupanya dia try to hack something lah. Sebab benda ni gitulah, student kan dia mungkin dia passion dia tu kan. Sometimes dia rasa benda tu betul. Agak mencabar jugalah saya rasa. Bila dia dah pandai hacking, Dr. Elisa, that's a problem. Dia rasa dia sebagai seorang hackers, which is you know, dunia ni dia yang punya, hebat. You know about it.
Wah, saya Itu rasa cabaran. cabaran jugalah kan. Ya, betul, betul. Okey, terima kasih. Sama. Saya rasa apa cadangan apa ni? Dr. Isma tadi yang pakai TikTok. Siapa yang sebut TikTok tadi? Dr. Isma. Dr. Isma. Saya rasa kita sekarang ni, ialah saya sendiri pun kadang-kadang nampak TikTok tu macam mainan budak-budak je. Mainan orang nak benda. Buat cyber video garuk-garuk kan. Tapi saya rasa TikTok ni baguslah guna untuk buat awareness kan. Tentang sampaikan mesej untuk orang yang layman lah. Sebenarnya masalah kita sekarang ni bukan masalah orang teknikal saya nampak. Kalau dalam konteks Uniza lah, saya duduk PTN 5 tahun, saya tahu lah. Masalah bukan orang teknikal. Masalah kita dalam security ni adalah masalah orang layman ni. Kita nak uji orang semua. Kadang-kadang cabar dah. Esok klik macam. Student 10 kali betul klik. Student kita kan. Mana hari-hari tu ada 500, 400 dia klik. Semua lah. Sebab student biasa dia hidup dia dengan internet je, pergi mana-mana kan. Ya, betul. So saya rasa kena buat TikTok lah. Maknanya PPR ni solution dia untuk sementara untuk social engineering punya hacking ni. TikTok. Nak buat training hari-hari dah macam dah sabar pula tulis dekat portal tidak baca pun. Ya, betul. Setuju Prof. Setuju. TikTok lah. Bagus cadangan Ismail tadi. Bukan untuk security je, mengajar pun boleh guna TikTok. Mengajar yang sudah kelas ni. Tak lagu sikit. Orang kata lecturer baik main TikTok. Dekan tak setuju tu. Dekan kena pakai TikTok. Dekan kena mula. Kita buat juga TikTok je. Dalam sehari dia akan kena keluarkan at least 5 video TikTok. Arahan kerja pun TikTok ke arahan kerja. Tapi cadangan yang baik actually daripada Ismail tadi pasal TikTok ni, dia benda yang orang acceptable lah pada public sekarang. Trendy sekarang ni, trendy yang. In fact, agak ni campaign masuk Uniza pun boleh pakai TikTok juga aku. Okay, itu saja daripada saya. Kalau ada nak share apa-apa boleh. Okey, soalan last. Boleh. Nak tanya macam ni. Analogi dia gini. Kalau kita analogi dia contoh macam ni lah, kita hidup, kita ada berjiran. Lepas tu kita nampak jiran depan rumah kita ni pagar dia ada berlubang. Lepas tu dia tak perasan sebab pagar tu besar kan. Jadi dia tak perasan pun ada lubang kecil kat situ. Which is lubang tu tempat yang orang boleh masuk lah maksudnya. So kita sebagai jiran ni, adakah apa the best way untuk kita, adakah kita nak bagi tahu dia pagar dia ada lubang, ataupun kita nak biar pencuri, maksudnya ada orang boleh masuk melalui lubang tu, then tuan rumah tahulah pagar dia ada yang berlubang. Ataupun kita nak macam mana the best way untuk kita solvekan benda tu. Kalau dalam konteks phishing and malvertising ni, masalah utamanya ialah kita tak nampak lubang tu. Okey, sebabnya ialah contoh problem dia kat sini ialah kita contohnya kita ambil dalam konteks Uniza, kita ada berapa banyak firewalls, network kita ada honeypot for instance, kita ada network intrusion detection system, network intrusion prevention systems. Kita ada banyak, dah lengkap dah, well equipped with that. Okay. Phishing ni, dia atas daripada benda tu semua tau. Okay. Sebab apa? Contoh, kita createkan satu website, contohnya clip. Okay. Saya bolehkan createkan satu clip saya sendiri. Okay. Bila saya clipkan satu clip saya sendiri, saya uploadkan dalam internet. Students nampak, okay, ini clip juga, ini clip juga.
Dua-dua klik. Tetapi benda yang kita nampak tu benda yang betul-betul sama. Kan? Dia masukkan those informations, dia punya credentials, and then dia dah jatuh, dah fall dalam phishing. Okay, so macam mana kita nak bagi tahu contohnya pada jiran kita, that's a problem here. Sebab kita tak nampak enemy kita. Okay, phishing and malvertising ni ialah the hidden enemy. The most dangerous hidden enemy. Yang tu saya bagi tahu. Sebab kita, contohlah macam Haji Nazari, dia biasa letak CCTV dekat surau, okay, apa semua. Kita letak CCTV, dalam network kita juga kita ada CCTV, macam network intrusion prevention system, network intrusion detection system. The thing is, sekarang ni pencuri tu, dia tak melalui CCTV tu. Pencuri tu dia pergi sebelah atas. Sebelah atas bermakna layer apa? Layer yang paling tinggi sekali, itu application layer. Which is yang tu tak dikontrol oleh mana-mana security countermeasure. That's the problem, Dr. Aida. So, maksudnya tadi kita sebab okey, kalau untuk yang kita nampak, maksudnya lubang yang kita nampak bukanlah phishing je, maksudnya mana-mana attack. The best way untuk kita cover ke tuan rumah tu. Dalam konteks yang macam mana tu? Boleh beritahu saya tak jelas dengan question tu. Yelah, sebab attack ni ada pelbagai lah kan. Sebabnya biasanya orang teknikal, of course lah, dia lebih nampak macam ialah macam Faisal buat benda ni, so Faisal nampak kat mana lubang dia. Kalau macam orang biasa mungkin tak nampak. So bila Faisal nampak tu, adakah Faisal maksudnya bagi tahu ataupun cuba untuk supaya bagi orang masuk supaya tuan rumah tu supaya tuan rumah tu tahu rumah dia ada lubang, ataupun masalah vulnerabilities ni. Okey, kalau dalam konteks Uniza lah kan, kita ambil senang kan. Okey, kalau pasal masalah vulnerabilities dalam konteks Uniza, actually saya, Encik Adib sendiri dan Dr. UF ni, kita ada melalui beberapa siri perbincangan dengan PP. Macam saya beritahu, okey, sini ada problem, sini ada problem, dan Cik Adib sendiri dan Cik Nik sendiri, saya rasa dah ambil maklum pasal benda tu. Kita pergi terus pada Timbalan Pengarah PP. Saya bagi tahu, saya tak bagi tahu, kita tak bagi students contohnya try to brief into our network. Okey, baik. Ada soalan lain? Tak ada tu, kamu sangat. Dah macam usuk ni. Okay, sila soalan. Sila lagi nak tanya orang security macam ni ya. Cik Nazirah kita kalau ada kat sini. Tapi menariklah yang pasal educate tadi. Maksudnya kita mungkin kita kena fikir kot cara untuk nak sekarang ni banyak online kan. Jadi ni cara the best way untuk kita educate sebab makin lama even kita punya fakulti IT pun ada yang tertulis apa semua. Yalah. So benda tu tak perasan. Mungkin lepas ni Cik Faisal boleh ajar etika tu, subjek etika. Ya, boleh, tak ada masalah. Introduction to IT saya lagi suka. Oh ya kan. Kita start daripada bawah. Tu je kot, tadi Aida kata dah soalan terakhir, kita tak boleh taja dah lepas tu. Soalan terakhir. Lepas tu je nak habis dah. Dah boleh je taja terus. Tak ada apa-apa dah, thank you. Okey, rasanya sampai sini je kot kita punya coffee talk kita. Selebihnya untuk berguru, untuk training rasanya untuk menuntut ilmu boleh ni jumpa dengan Sifu Faisal kita. Tak adalah Sifu, benda Sifu. Dr. Effendi. Dua orang ni kalau dekat fakulti kita. Okey, terima kasih banyak kepada Cik Faisal atas sharing pagi ni. Okey. Rasanya itu saja sebelum kita mengakhiri kita punya sharing ni, kita tutuplah dengan tasbih kafarah dan surah Wal.
Okay, terima kasih semua. Okey, terima Terima kasih. kasih Kita Faisal ada semua. Assalamualaikum. kita ada YouTube Coffee Talk. Jangan lupa tengoklah untuk nak tengok ulang tayang balik kan. Share apa? View and share. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.